Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khusus kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, tok imam, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat dan seluruh yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama kita sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia tu kebaikan, saya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hamba ni orang Terengganu, asal Terengganu, duduk KL, dijemput mari ke Kelantan ni asalnya untuk daurah kitab Masailut Tauhid. Esok 2 siri, lepas mai subuh sekali, lepas mai jemaah sekali. Orang Terengganu duduk KL ceramah di Kelantan, hamba cuba kecek Kelantan. Kalau tak jadi jangan marah Yang penting boleh faham. Sudah boleh siapa maksud, kira okeylah. Baik. Hamba ada sedia slide, tak tahu tubik ke tak? Slide tak tubik. Terah kali lagi dah. Tajuk yang diminta supaya hamba kecek malam ni adalah 5 pahaman yang boleh merosakkan akidah seseorang. Jadi banyaklah sebenarnya. Kalau kita nak kecek yang boleh merosak akidah ni banyak. Maka oleh kerana sebut 5, hamba sebut 5 lah sini. Pertama, fahaman yang tak seguna akal. Dia belakang sekali. Akal ni dia rasa tak seguna akal. Yang kedua, terbalik pula. Dia akal tu atas sekali, menuhankan akal. Yang ketiga, pahaman yang dia membelakangkan para alim ulama. Dia kira apa hak ulama sepakat pun dia langgar juga. Dia kira nak faham agama ni dengan kefahaman dia sendiri. Dia kata Quran hadis ada dah. Tak perlu dah pada ulama. Ini yang ketiga. Yang keempat, fahaman yang dia tak boleh beza antara 3 jenis hukum, iaitu hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Zaman learning ni kadang-kadang orang tak tahu beza. Dia ingat hukum tu hukum syarak saja, wajib, sunat, harum, makruh, haram saja. Hukum akal dia tak perasan dah pada dia. Hukum adat pun dia tak faham ke dia. Dan yang kelima adalah fahaman yang dia tu menganggap tasawuf tu bukan daripada ajaran Islam. Tasawuf ni adalah pengaruh ajaran Hindu, kata dia. Tasawuf ni kalau pernah dengar dia kata kotak macam ayat acah. Jadi ini antara 5 fahaman yang lama kelamaan boleh membawa pada rosak akidah.
Fahaman dia tak guna akal ni. Dia kalau di KL kita panggil fahaman yang merasakan dia tu terpaling sunnah. Oleh kerana dia itu ikut sunnah, dia kira Quran hadis saja. Maka ada satu penyakit zaman ini, tak tahulah di Tanah Merah sudah mari atau tidak penyakit ni, tapi kalau di KL sangat-sangat tersebarlah. Rekasa pada penyakit ni adalah BBAK. Penyakit dikenali sebagai BBAK. Orang Tanah Merah pernah dengar tak penyakit BBAK? Alhamdulillah lah tu tak pernah dengar tu, kali tak siapa lagi lah. BBAK ni ringkasan pada biar bodoh asal confident. Ni sangat-sangat tersebar zaman internet, zaman Facebook ni. Antara contoh kenyataan yang menunjukkan orang tu sudah kena penyakit biar bodoh asal confident ni, dia mari dalam Facebook hamba, dia kata, ustaz, hamba ni dalam bab akidah, hamba berpegang dengan Quran dengan sunnah. Oh, comel dah. Setakat tu nampak cerdik dah. Lepas dia sambung. Hamba tak guna akal, dia kata. Hamba berpegang dengan Quran dan sunnah, makanya hamba tak guna akal. Bila dia wayak lagu tu, kita ceh lalu. Dia ni sudah kena penyakit BBAK. Dia bodoh, tapi dia confident. Bila dia wayak pegang Quran sunnah, tak guna akal. Seolah-olah Quran dan sunnah tu larang kita guna akal. Maknanya kalau mau ikut Quran sunnah, mu tak boleh guna akal. Semenjak bila pula Quran sunnah tak boleh kita guna akal? Tubik tak gambar? Tak tubik lah, ceramah gitu je lah. Letih buat kita buat slide dalam flight ni. dalam flight buat slide, dalam kereta buat slide lagi. Kalau tahu tidur ni. Tak apalah, kita merancang saja, Allah yang tentukan. Baik. Jadi kalau dia kata berpegang dengan Quran sunnah tak guna akal, ini salah satu membuka pintu kesesatan. Bahkan lebih parah lagi, dia jadi sesat tu mengatasnamakan Quran sunnah. Sedangkan dalam Quran sunnah suruh kita guna akal. Dalam Quran selalu kita jumpa ayat Allah berfirman, afala ta'qilun. Faham apa dia mau tak guna akal? Kan Allah marah kita tak guna akal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri demo sendiri apa demo tak tengok. Tengok dengan akal lah. Tengok dengan mata, tengok semua diri kita ni. Tak. Tapi kalau kita tengok dengan akal, itu membawa kepada hakikat tauhid. Bila kita tengok diri kita nombor satu sekali, kita ni adalah makhluk yang dulunya tak wujud. Siapa dia yang duduk dalam sejid ni 100 tahun yang lalu ia sudah wujud. Oh, insya-Allah muda-muda lagi orang sini. Tak ada umur 100 tahun tu belum ada lagi. Manakala setiap yang wujud selepas tak wujud pasti akal wayak diwujudkan. Tak terbit. Tak apalah kita ceramah pun sekali ada slide tak? Oh, ustaz-ustaz mai ceramah sini sekali ada slide tak? Dah kita buat sekali. Dah sekali pun tak ada slide Jadi hari ni tak ada slide, jadi baru sekali tak ada masalah. Tak tahulah salah ke dia. Kabel kali. Kita lah hidup ni kalau kabel tak kena tak jadi. Tak kena kabel kali. Ya? Tapi sekali okey je. Tak apa, kita ceramah. Jadi dulu tak wujud, lah ni wujud. Akal yang sihat boleh terima tak? Dia mewujudkan diri sendiri. Tak mungkin. Bagi tak wujud nak mewujudkan lagu mana? Wujud dengan sendiri? Tak mungkin. Kita ambil contoh mudah sajalah. Kalau dulu kita lama tak ziarah rumah abang kita, tahun lepas kita ziarah rumah dia, belakang rumah dia tu kosong, tak ada apa-apa satu. Tahun ni kita mari ziarah, kita tengok ada rebang ayam. Orang Kelantan sebut apa? Gok ayam lah. Cek ya. Simple je. Gok ayam tu simple je. Lepas kita tanya kat kita, "Baik, siapa je buat gok ni?" Dia ayat ada orang buat jadi sendiri. Boleh terima tak? Kita kata kasar gok abang aku ke nyanyuk dah. Nampak muda lagi nyanyuk dah tadi. Takkanlah gok ayam jadi sendiri, pasti ada orang buat. Jadi akal yang sihat tak boleh terima gok ayam itu jadi dengan sendiri, boleh terima ke langit bumi, bulan bintang, matahari dan bintang-bintang, lautan dan daratan jadi sendiri. Tak mungkin. Sebab tu Allah suruh tengok. Tu yang pertama, wa fi anfusikum afala tubsirun, tu tengok bahawa kita dulu tak wujud, lah ni wujud, sudah kita yakin kita ada pencipta. Belum kita tengok dalam diri lagi.
Kalau tengok dalam diri kita, misalnya kita ambil organ nama jantung. Jantung ni kan dia kerja sama. Duk dengar kuliah Ustaz aku ni dia oyak singa ahli sunnah. Lajak tu. Siapa singa dah tak siapa lagi lewa singa kucing Kita kucingnya selu-selu lagu tu Cuma hak belah sana tu dia tikus tadi, nampak kucing tu apa singa dah. Hak belah sana tu saya tanya apa dia malah kecil hati pula. Jadi bukan singa lagi, tak siapa lagi. Jadi duk dengar ustaz aku ceramah, jatuh jalan. Kelik sehari minum air, singgah kedai kopi, jatuh jalan. Siapa di rumah ngatuk mata, jenera tidur, jatuh jalan. Pas jatuh berhenti, kita jalan. Jantung jalan jatuh berhenti ni kita kawal ke tidak? Siapa dia sini boleh kawal jantung dia rehat mata 5 minit tak sambung mula. Bagi stop mata rehat. Jak kecek lagi duduk pumpang bagi rehat mata. Apa dia boleh? Tak ada orang boleh. Pas bila dia berhenti, siapa dia doktor boleh wida jalan terus. Tidak di IJN ramai juga kan orang mati. IJN Institut Jantung Negara tu kan ada doktor pakar, ada obat moden, ada peralatan canggih. Mati juga Kadang-kadang tu doktor pakar jantung sendiri mati sakit jantung. Pas kalau jantung kita sendiri kita tak kawal, tak nampak Allah Ta'ala lagi. Lepas tu kita jadi tua ni, orang tina lah, especially lah muslimat. Kalau saya tanya tak jawab pun tak apa. Tak, muslimat ada tak hak tak si nampak awet muda? Umur 50 dah, kali tengok macam 20 kan? Tak ada. Tak ada muslimat hak tak si nampak awet muda. Buktinya, asal jutawan kosmetik, tak ada. Jutawan peta, jutawan nasi lemak tu jarang-jarang. Yang selalu jutawan kosmetik pasal aku. Pasal retina nak nampak comel. Pahbuh lah gepuk dia pun ada atas muka ni, dah moisturizer lah, toner lah, apa lagi. Lama-lama kulit makin kendur. Mata pula kabur. Buka tudung innalillah uban berterabur. Makin benda kerah pula gigi gugur. Ini tanda-tanda nak masuk kubur. Yang sebenarnya tak saya masuk. Tapi itulah putaran hidup yang kita tak boleh nak kawal. Tak, lama-lama jadi tua. Lama-lama jadi sakit. Lutut tak berkuat dan sebagainya. Berarti ada yang mengawal kita. Sebab tu Allah suruh kita tengok. Jadi kalau orang yang dia kata dia dalam bab akidah dia tak guna akal, dia melawan cara Allah Ta'ala sendiri. Bila tak guna akal tu ya jadi mengarut-mengarut kali tu. Tuhan lagu ni, Tuhan lagu tu, macam-macam dia kata ke Tuhan. Kalau malaikat boleh buat, takkan Tuhan tak boleh buat? Nak kiyah Tuhan dengan malaikat berat. Malaikat tu makhluk. Allah tu Tuhan, takkan boleh kiyah Tuhan dengan makhluk. Dia kira kiyah lagu tu macam mana satu orang dia kata bagi hamba patut Tuhan boleh beranak kok Macam mana Tuhan boleh beranak? Mustahil. Mustahil gapo orang tina boleh beranak. Tak okey Tuhan cipta orang tina tak boleh beranak. Berat umai kiyah lagu tu. Sebab salah guna akal. Orang suruh guna akal, dia salah guna akal. Jadi, kalau dia kata tak saya guna akal dalam memahami agama, dia melawan cara Allah sendiri. Allah nak ayat kata Allah tu Maha Esa, tauhid lah tu. Dan nak ayat Tuhan tu tidak banyak, syirik. Kalau kata Tuhan banyak tu syirik. Jadi Allah nak menetapkan tauhid, nak tolak syirik, Allah guna dalil akal. Kalau Allah sendiri guna dalil akli, buat apa kita nak tolak? Contoh, Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalulah ada pada kedua-duanya langit dan bumi ni Tuhan yang banyak selain pada Allah, nescaya binasa langit bumi. Soalan, Tuhan yang sebenarnya banyak ke satu lah? Satu ya. Sebab apa Tuhan tanya kalau Tuhan banyak? Tak. Berarti Allah suruh kita guna akal saja. Dalam realiti Tuhan tak banyak. Tapi bayangkan dengan akal, tiba-tiba Tuhan itu banyak. Ada 10 Tuhan, ada 20 Tuhan. Tidakkah binasa langit bumi? Tuhan ni nak buat lagu ni, Tuhan ni nak buat lagu tu. Apa nak jahat? Kita pun pandai buat PRU tiap 5 tahun. Pasal apa? Bukan nak cerita politik. Nak ceritanya, tak mungkin. Kita buat PRU walaupun mahal, walaupun banyak tenaga habis gitu gini, pasal bendera dan sebagainya. Sebab nak pilih kerajaan. Sebab apa kita tak jadi Makkah? Siapa dia nak jadi kerajaan, kita latih lah. Senang, tak payah bala. Masalah ni ustaz bukan seorang nak jadi kerajaan. 3-4 grup nak jadi kerajaan belaka. Kita latih semua. Yang penting kita jimat pitih. Sekali PRU dah bilion dah sekarang. Tak, dulu million. Sekarang bilion dah. Kos untuk buat PRU.
Kali ni kita pergi Makkah, kita tanya je, siapa yang nak jadi kerajaan, kita latih terus. Oh, cek. Ada 3 grup nak jadi kerajaan semua. Kita latih 3-3. Pak Menteri, Perdana Menteri ni, apa dia? Tak apalah, masing-masing kerajaan latih Perdana Menteri masing-masing. Oh, ada 3 Perdana Menteri. Menteri Kabinet, masing-masing Perdana Menteri latih Menteri Kabinet masing-masing. Oh, satu portfolio ada 3 menteri. Agak-agak macam mana? Ingat tak masa PKP dulu, masa COVID-19, tak, masa tu kita ada berapa orang Menteri Kesihatan? Seorang ya. Pun nak uang sekali tau. Nak cocok 2 kali ke 3 kali ke, ada kata 2 kali cukup dah, ada kata kena booster pula. Ada kata tak payah booster. Tu baru 1 orang Menteri Kesihatan. Bayangkan ada 3 Menteri Kesihatan, kita nak cocok apa pun tak tahu. Poinnya apa? Poinnya kalau negara kecil macam Malaysia ni tak boleh ditadbir oleh lebih satu kerajaan, takkan langit bumi alam semesta boleh ditadbir oleh lebih satu Tuhan. Sedangkan Tuhan itu sifat maha kuasa, maha berkehendak. Dah kuasa Tuhan mana akan berlaku? Dan Tuhan banyak. Tuhan sendiri menggunakan dalil akal. Maka jangan letak akal di belakang. Kena jadikan panduan. Sebahagian ulama memberi bayangan macam ni, kaitan akal dengan wahyu. Siapa dia yang mendakwa dia ni nak pegang wahyu saja tak seguna akal, dia ibarat orang yang berjalan dalam keadaan terang benderang. Matahari apa bersinar, tapi dia tutup mata dia. Dia pejam mata dia, boleh nampak tak? Tak nampak. Sebab akal ni ibarat mata kita. Tapi satu orang tu dia kata, akal cukup dah. Apa wahyu-wahyu, akal kita boleh fikir sendiri. Ini ibarat orang yang dibuka mata dia, tapi dia jalan dalam gelap, tidak disuruh oleh wahyu. Jadi kita tak boleh sesat, kita kena pegang pada Quran Sunnah, tapi kita kena faham dengan menggunakan akal. Akal ni membantu kita nampak kebenaran. Bukti menggunakan dalil akli. Ada orang anti dalil akli, dia kata mengaji apa tauhid dalil akli. Para rasul guna dalil akli. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia nak berdebat dengan Namrud ni musyrik. Dia musyrik grade A. Musyrik grade B ni dia sembah lain pada Allah. Musyrik grade A ni dia ngaku dia Tuhan. Namrud kata dia dah Tuhan. Baik. Akal yang sihat boleh tak terima Tuhan tapi lemah. Tak boleh terima. Akal kalau ia sihat, Tuhan lemah tu tak boleh terima. Sebab apa cuaca Johor hari ni? Tuhan dah urut kali. Tuhan letih kali. Tak mungkin. Makhluk letih. Tuhan tak ingat kali. Tuhan lupa kali. Tak mungkin. Makanya Nabi Ibrahim AS nak oyak Namrud bukan Tuhan sebab Namrud tu lemah. Hak boleh percaya pula ayah pen Tuhan tu akal tak sihat. Betul. Wah ahli orang Terengganu. Orang tengok satu video kat Terengganu kecek tu. Dia kecek cerita tentang kehebatan ayah pen. Dia kata, bagi saya ayah pen tu kira Tuhan dah aja tu. La ilaha illallah. Tuhan gana makan nasi bah. Ayah pen tu aja teh makan nasi cicah budu. Pas makan nasi cicah budu sakit perut. Gigi jambai. Gigi jambai ketuk-ketuk itu ada orang keluar dalam. Pak sikit hamba nak berak. Macam tu kata Tuhan. Tunggu di luar tandas sebab nak melepas. Tak mungkin. Ya. Ada satu orang pula daripada Pahang. Nama dia Harun. Mengaku Tuhan juga. Pas dia kena ikat di polis kerana pengikut dia ada dituduh membunuh seorang pegawai agama negeri Pahang. Tuhan Harun dia mengaku. Tak lama lepas dia kena ikat, dia kena stroke. Tuhan kena stroke. Tak masuk akal. Waktu tu tubik pula dalam kita, tak lama lepas tu kita nak sukakan, kita nak nangis tak tahulah, nak jerit tak tahulah. Tubik beritanya Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Innalillah. Tuhan boleh dapati bersalah. Tak mungkin. Kalau bekas Perdana Menteri ada dah jadi tak di negara kita. Mantan Perdana Menteri didapati bersalah oleh mahkamah. Akal boleh terima. Dari segi kebiasaan jaranglah berlaku lagu tu tak. Mantan Perdana Menteri dapati jarang berlaku. Tapi tidak mustahil. Tiba-tiba Tuhan dapati bersalah. Tak mungkin. Maka Nabi Ibrahim nak wayak Namrud, demo ni bukan Tuhan. Demo nak berhidup mati orang pun tak boleh. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan itu Tuhan hamba. Berkuasa menghidupkan, berkuasa mematikan. Lagu tu baru Tuhan. Tapi Namrud ni rupanya dia awal lagi kena nyakit BBAK sana. Biar bodoh asal confident. Dia dengan confident wayak ana uhyi wa umit. Allah bo nak hidup mati aku boleh dia dah. Dia hari dua orang daripada penjara, dia bunuh seorang, dia lepas seorang. Kira-kira pada hujah dia tu, hak dia bunuh tu dia telah matikan. Hak dia lepas tu dia telah hidupkan. Tu kita kata biar bodoh asal confident.
Hak mu lepas tu hidup lama dah baik. Bukan mu perihidup dia. Dia hidup lama dah. Mu tinggal tak bunuh dia. Tu orang tak bagi perihidup. Itu orang panggil tak bunuh. Kalau atas nama perihidup, seekor nyamuk tidak ada kuasa nak bagi hidup. Maka Nabi Ibrahim AS bawa dalil akli, hujah akal yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Tuhan yang sebenar, Allah dah waktu bik matahari pada timur. Kalau dia mau Tuhan juga, tentulah dia mau ada kuasa juga. Sila waktu bik matahari daripada barat. Fa buhital ladzi kafar, orang kafir itu tak boleh nak jawab. Dengan apa? Dalil akli. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sendiri, bila mana Nabi nak ngajar tauhid, nak ngajar hakikat, ada masanya Nabi guna dalil akli. Sebab Nabi SAW ajar dua-dua pada umat. Syariat pun Nabi ajar, hakikat pun Nabi ajar. Hak nak hakikat saja tak si syariat, kita tak ikut Nabi. Hak syariat saja tak duli hakikat, tak ikut Nabi juga. Dia kena dua-dua. Dari segi syariat, Nabi SAW bagi tahu, kalau sesebuah negeri itu dilanda wabak taun, hak duduk luar tak usah masuk. Sebab kalau masuk boleh jadi jakit. Itu syariat ya. Sebab musabab. Hak duduk dalam negeri tak usah keluar, kuarantin. Sebab kalau keluar boleh jadi merebak. Ni hak Nabi SAW nak mengajar syariat, ambil kira sebab musabab jakitan penyakit. Tapi dari segi hakikat, yang wi penyakit, wi sembuh Allah belaka. Makanya bila nak mengajar hakikat, Nabi SAW bersabda, la adwa, tak ada jakitan. Sebab penyakit daripada Allah. Maka ada satu orang Arab kampung, Arab Badawi. Dia ni, bila orang kampung bila mengaji hakikat ni dia slow sikit. Dia tak apa faham lagu mana pun lok tak ada jakitan ni. Tapi bagus Arab Badawi ni, dia tak faham, dia tanya lalu. Oh, orang zaman kita jangan, kalau dia tak faham, dia wayak ustaz tu sesat. Oh, ustaz ni sesat, aku tak faham dia kecek ke apa. Dah mu tak faham wayak ustaz sesat, bila tanya. Dah. Tapi Arab Badawi ni dia tak faham, dia tanya selalu, ya Rasulullah, lagu mana kata tak ada jakitan? Ambil tengok ada unta beberapa ekor sihat, nampak sana, nampak sini. Pas masuk unta yang tak sihat, berpenyakit, habis hak sihat jadi penyakit belaka. Jadi Nabi SAW dapat takat lalu. Jadi kiranya orang Arab kampung ni, dia masih terikat dengan asbab. Ya, sebab musabab. Dia tak boleh pergi pada level hakikat yang Nabi nak cerita ni. Hakikatnya penyakit itu daripada Allah. Maka macam mana cara Nabi SAW nak beri Arab ni faham? Dengan menggunakan dalil akli. Nabi buka minda orang Arab kampung ni dengan satu soalan. Nabi bertanya, faman a'dal awal. Kalau dia merayak penyakit mesti dengan jakitan. Bah unta hak mula-mula sakit tu jakit daripada siapa? Mesti ada unta hak mula-mula sakit. Tak kira jakit tak putus-putus. Dah. Bah unta hak mula-mula sakit jakit daripada siapa? Oh, baru Arab Badawi terpahal. Bah hakikatnya penyakit daripada Allah Ta'ala. Jadi dalam beragama, mulai dah ulama kita susun pengajian sifat 20 tu, kita perhidup bersuburkan balik. Dia sekali dalil akli, dalil akalnya lagu mana, dan dalil nakli, mana ayat Quran yang menjadi dalil Allah wujud, kidam, bakok dan seterusnya. Tapi zaman ni ada pula orang ayat tak usah ngaji sifat 20 dia tu. Ini ilmu bid'ah, tak ada zaman Nabi. Yang kedua kata dia ini ilmu falsafah Yunani. Jangan dia belajar. Kalau ada orang nak mengajar sifat 20 dia dah sejik, ambil suih motor, start motor pergi pasar malai dia ayat. Oh, ada juga lagu tu. Baik, dia wayak ilmu sifat 20 bid'ah tak ada zaman Nabi. Kita wayak ada zaman Nabi, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Mesti orang tu kalau dia beriman, dia mesti yakin bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tidak sama seperti makhluk, tidak berhajat pada makhluk, maha esa, maha hidup, maha berilmu, maha berkehendak, maha berkuasa, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Tidak mungkin orang tu beriman tapi dia kata Allah tak wujud. Atau dia ayat Allah baru je wujud. Atau dia ayat Allah satu masa akan binasa. Atau dia ayat Allah supaya kita juga. Atau dia ayat Allah pun berhajat pada kita. Ataupun dia ayat Allah tu banyak. Sebilang satu-satu daripada sifat 20 tidak digambarkan orang tu beriman, tapi dia tolak salah satu. Yang baru tu penyusunan. Jadi ada penyakit gagal faham. Dia tak faham. Yang baru tu susunan ilmu tak ada masalah. Ilmu tajwid pun baru.
Ada zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar ngaji ikhfa, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ya. Tok guru pegang kautang. Tak betul ni idgham bi gunnah ada. Tapi tajwid ada dah. Tajwid itu kan memperelokkan bacaan Al-Quran. Makhraj huruf betul, panjang pendek betul, zaman sahabat ada dah. Kalau nak kira baru, ilmu hadis baru juga. Bid'ah juga. Tak ada zaman Nabi ni hadis mutawatir, ini hadis ahad, ini masyhur, ini sahih, ini dhaif, ini hasan, ini maudhu', ini mu'dal, ini munqati', ini mursal. Ini semua istilah bid'ah. Tapi tak ada ke zaman Nabi sahabat tu nak pastikan memang ini hadis daripada Nabi. Ada tidak sahabat yang tolak hadis hanya dia tengok perawi ni tidak boleh dipercayai? Ada dah benda tu. Jadi hanya penyusunan saja mari kemudian tak masalah. Bahkan orang yang anti sifat 20 tu kita tanya dia, demu anti sifat 20, mu nak kata Allah tak wujud? Tak. Mu nak kata Allah baru wujud? Tidak. Mu nak kata Allah akan binasa? Tak. Bila satu-satu depan dia tidak akan mampu kata tidak. Cumanya paling-paling doyak, cuma hamba tak kena sifat 20 ni, moga ni ambil daripada ilmu falsafah Yunani. Kita orang Islam ni ilmu ambil daripada Quran hadis. Ya Allah, kau ambil daripada ilmu falsafah Yunani baik. Pak Arisa nama ahli falsafah Yunani mana mengajar sifat 20? Dalam kitab mana dia mengajar sifat 20? Ini orang KL kata sembang bikin bimbang. SBB. Saat ni BBAK tau, biar ada asal confident. Ni nyakit dia SBB, sembang bikin bimbang. Molek-molek orang nak ngaji sifat dulu kau jadi jadi dengar takut. Tak ada ahli falsafah Yunani mana? Tak ada. Kitab mana? Tak ada. Takdir sajalah ni. Kalau ada sungguh orang Terengganu kata for the sake of argument. For the sake of argument. Kalau ada sungguhlah ahli falsafah ni mengajar wayak kata Allah tu wujud. Wujud Allah tu tidak didahului oleh tiada, tidak diakhiri oleh tiada, dan tidak sama seperti makhluk tidak sama seperti Allah, dan Allah tidak berhajat kepada yang lain. Allah Maha Esa dan seterusnya. Oh, berimanlah dia kiranya. Orang mukminlah kira dia. Hak tolak jadi kafir. Jadi hati-hati jangan membelakangkan akal dalam memahami agama. Dalam masa yang sama jangan sampai menuhankan akal. Dia kata ni tak logik Ini pernah berlaku dulu pada satu golongan nama dia Mu'tazilah. Dia kata tak logik kalau tu semua Tuhan takdir berlaku. Tak adil lah Tuhan lagu tu. Hak baik pun Tuhan takdir, hak buruk Tuhan takdir. Tak boleh. Patut Tuhan hanya takdir hak molek saja. Maknanya hak tak molek tu berlaku luar pada kuasa Tuhan lah. Tak. Tapi Mu'tazilah ni dia nak ukur Allah tu dengan kayu ukur manusia. Manusia ni takkan kita suruh orang tu buat satu perkara kita hukum dia. Dia kata takkan Allah takdirkan benda buruk Allah hukum kita pula. Tak adil lah lagu tu. Tak adil lagu mana yang kita milik Allah semua. Allah cipta satu makhluk, letak dalam satu makhluk yang lain, siapa yang boleh tanya? Allah cipta baby buh dalam rahim mak dia. Apa tak buh dalam perut ayah dia? Hak Allah Ta'ala. Allah cipta Nabi Adam AS. Tak ada Nabi Adam solat, tak ada Nabi Adam puasa, tak ada Nabi Adam buat ibadah apa pun, Allah buh dalam syurga. Dia boleh komplain. Nabi Adam makhluk Allah, syurga makhluk Allah. Allah letak satu makhluk dalam makhluk yang lain, tak ada orang boleh komplain. Tu Allah pemilik hakiki. Kita pemilik yang pinjaman pun kadang-kadang kita guna modal hak tula juga. Betul tak? Kita ada dua kereta. Satu kereta Mercedes baru beli S320, satu kereta kancil lama. Tapi hak Mercedes kita buat pergi kebun. Akak buah, akak apa, buat Mercedes S320. Gi business meeting, gi mesyuarat dengan klien, kita bawa kacik. Bah kawan kita komplain, lagu mana demo ni? Lagu mana? Patut demo gi meeting bawa Mercedes. Gi kebun bawa kacik, baru betul. Kita wayak sepatah. Kereta hamba kereta demo. Senyap terus dia. Tak? Ikut akulah kereta aku. Padahal itu pinjaman saja, bila kita mati boleh pada waris, bila kita jual boleh pada pembeli. Apatah lagi Allah Ta'ala pemilik yang sebenar. Makanya Imam Abu Hasan Asy'ari bangkit tolak fahaman Mu'tazilah. Pasal dia hujah dah dengan tok guru dia diri. Ayah tiri dia. Abu Ali Al-Jubai itu buat tiri pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia ni ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah pegang Allah mesti buat hak baik atau yang lebih baik. Kalau Allah tak buat hak baik, berarti Allah sedang buat yang lebih baik. Lalu Imam Basar dia tengok macam tak kena dengan Quran hadis lagu ni. Tak.
Sebab dalam hadis ayat antu'minu biqadari khairihi wa syarrihi. Yang dikatakan iman tu antaranya mu beriman dengan takdir Allah baik dan buruk daripada Allah semua. Maka Imam Syafi'i tanya tok guru dia, ayah tiri dia, lagu mana tah nasib 3 orang. Seorang ni mati dalam keadaan dewasa mukmin taat. Satu orang lagi mati dewasa dalam keadaan kafir maksiat. Yang ketiga tu mati tak ada balik lagi. Budak-budak lagi mati dah. Apa nasib 3 orang ni? Jawab tok guru dia, hak mati mukmin taat masuk syurga. Sebab Mu'tazilah ni dia kira nak ukur keadilan Allah. Mukmin taat mesti masuk syurga. Hak mati kafir maksiat masuk neraka. Hak mati kecek masuk syurga pun tak adil, dia tidak buat apa amal ibadah lagi. Masuk neraka pun tak adil, dia tak ada buat maksiat apa lagi. Pas hidup tengah. Manzilatun bainal manzilataini. Ini bid'ah yang dibuat oleh Mu'tazilah. Kata dia di akhirat tu ada 3 tempat. Syurga, neraka, tengah. Jadi Imam Syafi'i tanya pada tok guru dia, pada ayah tiri dia, pas lagu mana Allah nak jawab kalau budak kecil tu tanya pada Allah, ya Allah, apalah bagi saya mati belum saya balik. Tidakkah lebih baik kalau Allah panjangkan umur saya dah balik, saya buat taat apa semua masuk syurga. Kan lebih baik lagu tu. Kan Mu'tazilah pegang Allah mesti buat hak lebih baik. Maka Abu Ali Jubai jawab, Allah akan jawab pada budak kecil tu, aku tahu bahawa mu ni kalau besar bukan jadi orang mukmin taat, mu jadi orang kafir maksiat. Tu aku bagi mati awal tu. Lebih baik daripada mu mati besar kayak gini masuk neraka. Mu mati awal, mu tak masuk neraka. Dia selega boleh jawab. Rupanya tak selesai lagi. Imam Syafi'i tanya lagi, pas lagu mana Allah nak jawab? Kalau hak mati kafir maksiat, royak pada Allah Ta'ala, ya Allah, sebagaimana mu tahu nasib budak kecil saat ni, kalau ia besar ia jadi kafir maksiat, mu bagi mati awal, mesti mu tahu nasib aku, bahawa aku ni bila besar aku jadi kafir maksiat. Apa mu tak matikan aku mula aku balik? Kalau lebih baik, tidaklah aku masuk neraka sebelum ni. Senyap Tok Guru tak boleh jawab. Sebab akidah dia bid'ah. Bila akidah bid'ah, dia mesti bercanggah satu sama lain. Lauka min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekara itu bukan daripada Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapat percanggahan yang banyak. Dia hati-hati. Zaman ni dia nak pegang Allah duduk atas arasy. Sebab saya pegang Quran Ustaz, Ar-Rahman al-Istawa. Pas Quran juga ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa tak bagi kata Allah duduk di mana-mana. Inni zahibul ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim ayat, aku akan pergi kepada Tuhan aku, dia akan bagi hidayah pada aku. Nabi Ibrahim pun pergi ke Palestin. Awak tahu ayat kata Tuhan hidup di Palestin. Jadi kefaham akidah ni dia tak boleh bercanggah. Dia mesti selari. Kalau jadi bercanggah hadis ayat Tuhan turun ke langit dunia 1/3 malam, lagu mana pula? Kira 1/3 malam tu arah kosong mata. Ke mana? Ni bukan cerita dewa-dewi. Jadi tak boleh. Berakidah ni kita kena ikut kefahaman para alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi Mu'tazilah ni contoh satu masa dahulu orang yang terlajak mengagungkan akal, dia sampai menolak wahyu. Makanya dia kata Allah tidak takdirkan hak buruk-buruk tu bukan takdir Allah. Ya, kemudian dia ayat di hari akhirat kita tak boleh nampak Allah Taala. Padahal Quran hadis menunjukkan bahawa kita boleh lihat Allah Ta'ala dari akhirat. Dia kata tak boleh sebab Allah tidak bertempat. Waktu samalah dengan ahli sunnah wal jamaah, Allah wujud tidak bertempat. Sama macam ahli sunnah wal jamaah. Tapi kata dia oleh kerana Allah tidak bertempat, tak bolehlah kita lihat. Dia nak ingat Allah tu macam makhluk juga. Ya, padahal masalah boleh lihat tak lihat bukan masalah bertempat tak bertempat. Bertempat pun ada kalanya tak boleh lihat. Kenapa? Sebab gelap. Sebab buta. Jadi bukan masalah bertempat tak bertempat. Masalahnya Allah wujud. Yang wujud tu boleh dilihat, tapi ada kalanya Allah tak bagi lihat. Akhirat Allah bagi lihat, selesai masalah. Zaman kita ni ada golongan namanya liberal. Ini juga dah kita dah masuk pada punca yang kedua, iaitu mengagungkan akal sangat. Mu'tazilah jadi sesat. Jadi golongan liberal ni dia mengaku dia adalah neo Mu'tazilah. Kami ni Mu'tazilah versi baru. Mu'tazilah versi moden. Kami ni orang-orang yang menggunakan akal dengan cemerlang, kata dia. Sebenarnya tidak. Orang Mu'tazilah pun seramalu kalau
dia dikaitkan dengan liberal. Sebab Mu'tazilah dia jadi sesat, dia terlajak guna akal terlebih. Liberal zaman ni dia jadi sesat sebab dia terlajak tak guna akal. Terbalik. Tak percaya. Geng liberal dia apa? Oh, kita kena iktiraf LGBT. Sebab apa? Sebab kita kena hormati hak dia. Dia serah dia tina, kita kena royak. Kita tak boleh kata dia jatuh. Lepas tu hak julu tu, hak tu biologi saja. Yang penting dia sendiri dah serah dia tu orang perempuan. Maka kita kena kata dia perempuan. Kita tak boleh nak kata dia lelaki. Macam mana ni? Lepas kalau dia kata dia serah dia budak-budak, padahal dia orang tua dah. Mari sejik selok kain orang. Orang sejik nak igat bagi balas polis kata, jangan ambo ni budak-budak lagi. Cuma ambo terperangkap dalam jasad orang tua. Sama lah. Ambo orang tina dia ayat, cuma terperangkap dalam jasad orang lelaki. Kemudian di sana kalau dia kata dia tina tak, dia belum berlari dengan perempuan lah. Boleh 2 kali lomba lari, hak tina ni tulis surat. Dia kata bolah bui dia ni lomba lari dengan kami. Tak benar kami. Dah mungkin dia jatuh. Jadi ini golongan sebenarnya tidak guna akal. Ada satu orang dia tulis, budak Malaysia, budak Melayu. Dia kata kita manusia ni saja yang allergic dengan homoseks dia. Padahal binatang ada juga homoseks. Binatang mana memang homoseks? Adalah barangkali sejenis spesies lalat barangkali. Dia ada 2 jantina atau sejenis monyet misalnya tak. Adalah 2-3 jenis. Tapi kebanyakan binatang pun tidak homoseks. Tuan-tuan pernah nampak tak lembu jantan projek sama lembu jantan? Tak ada. Kucing jantan sama kucing jantan. Balah ada. Tak. Kambing jantan sama dengan kambing jantan. Ada. Sekok ada. Tiba-tiba oleh kerana 1-2 spesies binatang yang dia kata tu dia 2 jantina, dia kata sepatut manusia pun kena jadikan homoseks ni normal. Oh, jadi kayu ukur demon ni binatang lah. Nak tahu nama tak nama satu kali, kita kena rujuk binatang dulu. Oh, janganlah ambil benda hak binatang pun jarang-jarang buat. Binatang homoseks ni jarang-jarang. Ambil hak binatang ijma', tak ada khilaf di kalangan binatang, iaitu tak sah berpakaian. Kan dia binatang berpakaian, tak ada. Hebat lagu mana pun dia lagu tu. Tak. Oleh kerana binatang biasa je, tidak berpakaian, maka kita manusia pun kena selajar bagai juga. Oh, berat. Betul kata. Liberal ni sebenarnya Mu'tazilah pun malu nak mengaku. Mu'tazilah dulu terlajak guna akal, liberal terlajak tak guna akal. Nak jadikan binatang sebagai kayu ukur berat. Sehingga kan, kalau dalam slide ni saya tunjuklah. Hak nikah sama jantan. Hak dia rasa diri dia anjing ada tak? Dia kata dia adalah anjing yang terperangkap dalam jasad manusia. Pas dia bedah muka dia buat muka anjing, jalan macam anjing, kecil macam anjing, nikah dengan manusia juga. Kan nikah dengan anjing. Baik, seterusnya. Yang jadi boleh sesat adalah fahaman yang membelakangkan kefahaman ulama. Dia kata Quran hadis ada dah depan mata kita kan. Tak apa kita mesti ikut ulama-ulama. Nah, ulama bukan maksum pun. Ulama pun boleh salah silap juga. Baik. Orang yang kecek lagu ni, dia mengenepikan hakikat bahawa dalam hidup ni, satu kali itu kita serah pada pakar dia. Kita tak ikut ulama kerana ulama maksum. Kita ikut ulama kerana ulama pakar. Kalau nak kira maksum tak maksum, sahabat Nabi pun tidak maksum. Tak, yang maksum Nabi SAW seorang je. Lepas tak saya ikutlah sahabat Nabi muka dia tak maksum. Tak, kita ikut sahabat Nabi bukan sebab sahabat maksum. Kita ikut sahabat Nabi sebab sahabat Nabi adalah murid-murid Nabi. Ya, murid tok guru pun kita rasa hebat dah. Tak, ada ulama besar di Kelantan ni, apa ada saing kita ngaji dengan ulama besar ni pun kita respect dah dia. Anak murid tok guru besar. Ni anak murid Nabi lah, kita tak saya ikut. Memang tidak maksum. Jadi hati-hati. Fahaman yang ketiga ni adalah dipanggil fahaman anti mazhab. Sebab mazhab ni ulama susun. Dia kata tak usah dia ikut mazhab. Pertama, mazhab ni Nabi tak suruh ikut. Nabi suruhnya taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Aku tinggal pada kamu semua ni 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lama selagi mana kamu pegang dengan 2 ni.
Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah aku. Betul tak dia ayat lagu tu? Betul. Kalimatul haq. Memang Nabi suruh ikut Quran dan sunnah. Cuma nak tanya pada dia, ya tubik mazhab ni ikut ke apa? Ulama-ulama khusus mazhab ni ikut Taurat ke Injil? Tidakkah ulama-ulama mazhab ni ketika mana mereka susun mazhab tu mereka rujuk pada Quran dan sunnah? Mana mereka ikut dah pegangan apa yang Nabi SAW bagi panduan. Yang kedua dia kata mazhab tak ada zaman Nabi. Ada. Mana ada Ustaz, jangan nak nawak. Yalah kalau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak ada lah lagi, tak wujud lagi. Tapi konsep bermazhab ada dah dan Nabi iktiraf. Mana dia? Contoh. Dalam satu perjalanan musafir, dua orang sahabat Nabi ni masuk batu semaya dari Madinah ke Maya. Pas cari air tak ada. Ketika itu ada dalil jelas dalam ayat Quran, ayat kalau nak berwuduk tak ada air, boleh tayamum kaki pada wuduk. Maka sahabat dua orang ni beramal dengan dalil saat ni. Tayamum pas solat. Lepas solat sambung balik perjalanan, jumpa air. Dan waktu solat ada lagi. Ketika itu dalil tak jelas. Kalau kita dah solat dengan tayamum, jumpa air nak kena solat sekali lagi ke tak payah dah. Tak ada dalil yang jelas. Bila tak ada dalil yang jelas, seorang tu dia fikir-fikir solat dah ni. Selesai. Solat lagi fikir-fikir, solat dah tapi dengan tayamum. Ni air ada, dia pun ambil wuduk, dia pun solat lagi sekali. Maknanya apa? Berlaku dua mazhab. Sebab mazhab ni maknanya pandangan. Mazhab dari segi bahasa makna tempat pergi. Zahaba yazhabu pergi. Mazhab tempat pergi. Zahaba yazhabu juga boleh makna berpandangan. Mazhab maknanya pandangan. Dalam kisah ni berlaku dua mazhab. Satu mazhab kalau dah solat dengan tayamum tak payah ulang. Satu mazhab lagi kalau jumpa air kena ulang pula. Yang menariknya bila jumpa dengan Nabi SAW, wayak cerita ke Nabi SAW, Nabi wayak pada yang solat sekali ya, Nabi kata asabtas sunnah. Lagu dia mau buat tu kena dengan sunnah. Tengok zaman kita ni ada setengah umat Islam sendiri, kalau satu amalan tu sunnah, automatik dia ingat amalan satu lagi bid'ah. Contoh, amalan baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, malam Jumaat sunnah. Ada hadis menggalakkan. Lalu dia ingat lah otak dia, kalau lagu tu tak baca Yasin bid'ah. Bukan. Tidak mesti satu sunnah, satu lagi mesti bid'ah. Maka bila Nabi SAW ayat hak salat sekali itu ikut sunnah, Nabi tidak kata pada yang salat dua kali dia ni buat bid'ah, tidak. Nabi ayat walakal ajru marrataini. Bagi kamu pahala dua kali. Ini menunjukkan Nabi SAW meraihkan khilaf. Dua-dua pun Nabi puji belaka. Dalam keadaan tertentu, dalil ada. Saat ni tak ada dalil lah. Kadang-kadang dalil ada. Masih berlaku dua mazhab lagi. Zaman Nabi SAW, Nabi hantar tentera untuk serang Yahudi Bani Quraizah. Dan ni Yahudi duk serang orang Palestin. Sebab orang Palestin serang orang Yahudi. Kenapa Palestin serang orang Yahudi? Sebab ambil tanah air mereka. Jahat dia ni pergi serang orang tu, padahal orang tu rapah rumah dia. Nyanyi pula. Tuan rumah pula kata jahat. Padahal dia dalam rangka nak ambil balik rumah dia hak kena rapah. Jadi dahulu perangai Yahudi ni, Yahudi Bani Quraizah, dia pun duduk Madinah. Bila Madinah kena serai dengan tentera Al-Ahzab, tentera bersekutu, sepatut sebagai orang duduk di Madinah, dia sokong Nabi tak bertahankan Madinah. Peperangan Khandaq yang Nabi gali parit tu. Tapi tidak. Yahudi Bani Quraizah ni dia khianat. Dia bersekongkol dengan musuh. Dia pakat dengan musuh pula nak bagi kalah Madinah. Maka lepas perang Nabi hantar tentera. Bila pengkhianatan macam ni tak boleh biar. Dia membahaya pada negara. Hantar tentera, Nabi SAW bagi arahan, la yusalliyanna ahaduhum lil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Itu namanya dalil. Dan dalil ni sahabat dengar sendiri. Dengan telinga mereka sendiri, tak ada isu ini hadis dhaif ke sah ke tidak sahih tak sahih, tak ada. Dengar sendiri. Tapi yang peliknya dalam perjalanan masuk waktu asar, tak ada siapa lagi di kampung Bani Quraizah. Sebahagian sahabat siap-siap nak sembahyang. Pas sahabat lain ayat, tidak akan Nabi ayat sembahyang di kampung Bani Quraizah. Sahabat nak sembahyang ayat dah. Bukan Nabi masuk lagu tu. Pas dia pun sembahyang. Mana sebahagian sahabat sembahyang dulu. Sebahagian lagi dia mau tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru sembahyang. Masa tu waktu asar habis.
Bila siapa berita ni pada Nabi SAW, Nabi tak kritik mana-mana pun. Hak semaya dulu pun Nabi tak marah, hak semaya sana pun Nabi tak marah. Kenapa? Kerana mereka masing-masing ada kefahaman yang tersendiri. Hak maya dulu tu dia faham maksud Nabi, jangan maya kecuali di kampung Medikalizah tu, maksudnya jalan tu cepat. Kira-kira asal tu siapa dah sana. Dan moga kita lambat, ada dalil mengatakan solat kena dalam waktu. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Solat ni adalah kefarduan yang berwaktu. Kita solatlah dulu. Hak saat ni dia faham zahir. Nabi kata jangan solat kecuali pada kelazah, walaupun waktu dah habis, solat situ juga. Mana ni pengecualian. Kes yang special, boleh solat luar waktu hanya dengan arahan Nabi SAW. Dua-dua tu ada asas belaka. Maka Nabi tak marah mana-mana. Baik. Ada orang banyak lagu ni. Tapi yang salahnya Ustaz, kita jadi pecah lah kalau lagu tu kan. Hak ni ikut mazhab ni, hak ni ikut mazhab tu, pecahlah kita. Kalau kita ikut Quran dan Sunnah, baru kita bersatu padu. Orang kecek lagu ni, dia tak faham. Dia tak faham Quran Sunnah, dia tak faham sejarah. Dalam sejarah umat Islam pecah bukan kerana mazhab. Nombor satu sekali umat Islam pecah adalah kerana politik. Ya, berlaku peperangan Jamal, peperangan Siffin, kan isu politik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhumah. Nah, siapa dia hak sebenarnya yang layak sebagai khalifah, tu isu politik. Jadi pecah umat Islam. Pas ada yang jadi taksub jadi Syiah. Ada hak taksub belah sini jadi Khawarij. Asalnya perpecahan tu politik. Mazhab biasa je. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki saling hormat menghormati satu sama lain. Kalau dia wayak kita tak usah ikut mazhab, maknanya tak usah ikut ulama lah. Kita ikut Quran dan Sunnah. Dia faham atau tidak bahawa mazhab tu adalah produk daripada Quran dan Sunnah. Mazhab tu sendiri adalah hasil daripada ikut Quran dan Sunnah. Kenapa? Sebab bila-bila masa ulama pergi pada Quran dan Sunnah, dia akan berlaku salah satu dari dua kemungkinan. Salah satu daripada dua. Kemungkinan yang pertama, bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, semua faham Quran Sunnah dengan kefahaman yang sama. Lepas tu bikin fatwa sama. Inilah namanya ijma'. Kesepakatan ulama wajib kita kena ikut. Tapi tidak jarang-jarang berlaku bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ni faham lagu ni. Ulama seorang lagi faham lagu lain pula. Bila faham lain-lain, tu bikin fatwa lain-lain. Fatwa lain-lain inilah namanya mazhab. Saya bagi contoh. Dengan satu ayat Quran berlaku ijma', berlaku mazhab. Iaitu berkaitan dengan iddah. Perempuan yang diceraikan oleh suami dia ada iddah. Tak boleh mentang-mentang ada boyfriend lama tunggu, tok lelaki cerai minggu lepas, minggu ni nak nikah dah, tak boleh. Nak nikah boleh tapi kena tunggu habis iddah. Lama mana iddah? Quran wa dah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang perempuan yang dicerai oleh suami dia kenalah beriddah selama 3 quru. Maka ijma' sepakat para ulama bahawa iddah perempuan ada 3 quru. Perempuan yang merdeka yang bukan hamba sahaya, iddah dia 3 quru. Tak ada ulama ayat 2, tak ada ulama ayat 4. Sebab jelas. Masalahnya quru tu makna apa? Rupanya quru ni dalam bahasa Arab ada 2 makna. Satu Qur'un maknanya haid, satu lagi Qur'un maknanya suci daripada haid. Ya, datang bulan tu pun orang Arab panggil quru, suci. Lepas daripada datang bulan pun orang Arab panggil quru. Faham mana satu yang Quran masukkan? Makanya ulama Hanafi kaji kata dia quru dalam ayat ni maknanya haid. Tubik fatwa 3 kali haid habis iddah. Ulama mazhab Syafi'i kaji tengok ayat Quran, tengok hadis, tengok kaedah bahasa Arab, kata dia tidak. Quru dalam ayat ni maknanya suci. Tubik fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Cuba kita bayang. Sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama. Sama-sama rujuk cuba nak faham perkataan yang sama, iaitu quru. Masih berlaku 2 mazhab. Macam mana dia menasihati ayat, kita tak payah ikut mazhab lah, ikut Quran Sunnah. Kalau ikut Quran Sunnah, direct beribuan mazhab. Dah mu mazhabmu. Baca diri bahasa lagu ni. Bahasa Arab pun tak tahu faemah. Sifik tak pada ngaji. Ya, dilalah ilmu dilalah pun tak faham. Lagi parah lah macam Ustaz Abdul Samad Indonesia. Saya pernah dengar dia ditanya oleh Radio Aikim. Radio Aikim kata macam mana Ustaz Abdul Samad, zaman kita sekarang ni ada orang dia tidak mahu ikut pada 4 mazhab.
Abdul Samad jawab mudah ya. Kalau begitu ya dia mazhab yang kelima. Maknanya dia mazhab yang sendiri ya. Dia tak ikut mazhab yang 4 je, dia mazhab yang kelima, mazhab yang ke-6, mazhab yang ke-7. Mazhab juga. Ya. Jadi dalam bab mazhab ni ada orang mendakwa haram bermazhab. Jadi kita jawab dosa ni tak betul, kerana konsep bermazhab tu Nabi sendiri iktiraf. Yang kedua, dia kata tidak perlu bermazhab sebab Quran dan Sunnah sudah ada. Ya. Kita kata macam mana tidak perlu pula. Bila mu pergi pada Quran dan Sunnah, boleh jadi berlaku mazhab. Saat ini dengan satu perkataan, kadang-kadang dengan satu huruf. Satu huruf boleh jadi khilaf. Ya. Ayat wudu. Ayat wudu, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hak ni pun kalau pakai baca sendiri boleh salah faham juga. Idza kuntum, dia kata bila mudah dirikan solat. Kuntum tu fi'il madhi kan? Fi'il madhi past tense. Maknanya kalau mudah diri solat baru mau berwuduk. Tak ada ulama faham lagu tu. Idza kuntum ai idza aradtumus solah, bila mu nak solat, basuh muka, ya, basuh tangan hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum. Terjemahannya, dan sapulah dengan kepala kamu. Hok bahkan tafsir diri, jeruh pada dengan air, pas sapu. Dah Quran kata wamsahu bi ru'usikum, sapulah dengan kepala kamu. Tak ada ulama faham lagu tu. Semua faham, sapulah kepala kamu. Cuma bi situ makna apa? Nah, patutnya wamsahu ru'usakum lah tau. Sapu kepala kamu. Mari pula huruf bi situ, huruf ba sebutir. Maka kata Imam Syafi'i, ba di situ maksudnya sebahagian. Li tab'i. Wamsahu bi ru'usikum maksudnya sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Maka sekadar 3 helai rambut sah dah. Jadi orang yang jaga bojeng sekadar nak ikut mazhab Syafi'i. Tak sikit jadilah. Yang penting di kepala lah, jangan bukan 3 helai rambut, sekadar 3 helai rambut. Jangan buat silap faham pula rambut panjang, oh sapu sini. Jadi sapu kepala sekadar 3 helai rambut. Mazhab Hanafi kata tak ada, tak sah. Ia mesti sekurang-kurangnya setapak tangan. Sebab Nabi SAW pernah tolak serban ke belakang, sapu atas kepala, sapu atas serban. Kalau tak perlu kena, kenapa Nabi tolak? Mazhab Maliki kata tak. Ba di situ ba zaidah, ba bubuh saja, tak ada makna apa. Wamsahu ru'usakum takdirnya, sapulah kepala kamu. Maknanya sapu semua. Bayangkan, sama-sama rujuk ayat sama, hanya nak faham sebutir huruf ba, 3 mazhab. Itu sama-sama alim. Ya, Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik. Jadi kena perlu bermazhab. Ni hak paling ilir sekali. Dia kata gini, hamba ni bukan tidak bermazhab, tapi tidak terikat. Hamba tengok mana hak kuat dalil dia, hak tu ambil ikut. Ni nampak macam paling hebat kali lah. Mana dia tak tangsur, dia kira dalil. Ini adalah dakwaan-dakwaan yang batil. Saya bagi contoh dalam kesimpulan dalam bab orang faham tak ada tak ikut ulama ni, tak ikut mazhab ni, dia ada 3 kemungkinan saja. Tidak ada di situ namanya tidak bermazhab. Kemungkinan yang pertama, kita ni ikut mazhab tok guru kita. Tak percaya kita ambil bab solat. Bab solat selalu orang kata kita kena ikut panduan daripada Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Kadang-kadang kita tengok sayang-sayang kita lain macam di solat. Dulu tak lagu tu. Sejak pergi kelas-kelas tertentu ni lain macam. Allahu Akbar. Tinggi benar. Kaki sakit lah, sedepul lah. Masa tahiyat, masih lain ni. Apa dia main lagu tu? Nabi suruh solat semana lihat Nabi solat. Oh, bagus. Tapi dia tidak khabar. Kita kena tepuk selesai. Amba nak tanya terus-terang ni, kau dia? Pas habis solat lagu tu, habis wayak solat sebagaimana lihat Nabi solat. Habis tu lihat bila Nabi solat? Minggu lepas ke tahun lepas? Biar dia khabar dia. Dia tak rajin lihat Nabi solat. Hanyakan dia solat lagu tu sebab dia hadir satu kerusuh, ustaz tu ayat lagu tu lah cara Nabi solat. Makanya kita solat macam kita solat saat ni, kita tak lihat Nabi solat. Tok Imam saat ni solat lagu Tok Imam solat. Apa solat lagu tu? Sebab Tok Guru ajar lagu tu. Pas Tok Guru mana tahu? Tok Guru pun tak lihat Nabi solat.
Tok guru ambil pada tok guru dia. Makanya kalau kita bermazhab, cara solat kita itu akan bersambung daripada tok guru, daripada tok guru sampai pada anak murid Imam Syafi'i misalnya, sampai pada Imam Syafi'i rahimahullah taala, sampai pada tok guru Imam Syafi'i, sampai pada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi. Hak tu baru betul sahabat lihat Nabi solat. Hak tu cara pertama untuk bermazhab, bersambung sanad sampai kepada Nabi SAW. Zaman kita ni tinggal 4. Bukan kata mazhab lain tidak hebat. Imam Syafi'i pernah puji, kata Imam Syafi'i, Imam Lais bin Sa'ad lebih faqih, lebih pandai ilmu fiqh daripada Imam Malik. Faham mana mazhab Imam Lais bin Sa'ad? Tak sampai. Hak sampai secara sempurna 4 mazhab. Maka siapa yang nak ikut mazhab yang bersambung sanad, pilih salah satu pada 4 mazhab. So, kalau hamba nak ambil 4 boleh ke Ustaz? Allah, besarnya khayalan demo. Zaman dulu ada orang-orang yang alim, dia mahir 4 mazhab. Pas dia beramal satu mazhab ya. Dah, bab baca kunut ada 2 mazhab besar. Satu kata sunat, satu kata tak sunat. Nak amal 4 nak baca ke tak baca? Satu ya. Zaman kita ni mazhab kita pun kita tak berapa cerak tau. Kabar-kabar nak amal 4 mazhab, itu namanya angan-angan. Baik. Yang kedua pilihan adalah kita ikut mazhab guru kita. Ada orang lagu tu. Dia kata, Ustaz, saya ni saya tak ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i ni. Saya tengok hak mana dalil dia kuat. Pas dia mau tahu lagu mana dalil kuat. Pensyarah saya lah wayak. Dia ada PhD. Imam Syafi'i tak ada PhD. Jadi saya tu selesa dengan pensyarah saya lagi lah. Maknanya mazhab pensyarahmu. Pensyarahmu tu siapa? Tak level mustahid. Memenuhi tak syarat ijtihad. Menguasai tak 15 cabang ilmu. Kalau pensyarahmu buat ada PhD tapi tidak memenuhi syarat mustahid, ijtihad dia batal. Bila dia wayak ni kuat, tidak terpakai. Baik dia wayak aku taklid mazhab ni. Sebab dia taklid tu dia layak. Idzan tafasyartu intafal masyrut. Bila syarat tak ada, yang disyaratkan pun tak ada. Kalau kita semayang comel, baca sedap, pergerakan pun bagus, tinggal tak ada wuduk dia. Sah tak semayang kita? Tak sah lah, sebab syarat dia tak benar. Hak tu yang berlakunya. Ya. Kalau nak ijtihad, nak wayak dalil ni kuat, dalil ni tak kuat, dia kena level mujtahid. Yang ketiga hak paling hebat sekali. Dia kata saya ni ustaz bukan jenis taksub punya orang. Oh, lagu mana pula demo ni? Saya ni kali dalil Imam Syafi'i kuat, saya ikut. Kalau dalil pensyarah saya walaupun dia ada PhD tapi saya nilai-nilai dalil dia tak kuat, saya tak ikut. Saya jenis tak taksub. Jolok. Demo ni lah orang yang taksub pada pandangan demo sendiri, mazhab demo sendiri. Dan mazhab demo sendiri inilah hak cepat masuk neraka sebab Nabi sallallahu bagi amaran ajrukum alal futya, ajrukum ala nari jahannam. Hak paling berani di kalangan kamu waktu bikin fatwa. Berani bahasa Arab pun tak tahu ke mana. Usul fiqh pun tak pernah belajar, masalah ilah pun tak pernah dengar. Dilalah maratib wuduh, maratib khafat pun tak tahu. Tiba-tiba waktu bikin fatwa, dia memang berani. Tapi berani masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi, nak tak nak, dalam bab akidah, kita ikut ilmu yang disusun oleh ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam bab fiqh, kita mengaji satu mazhab, kita ikut. Bukan sebab taksub mazhab Syafi'i. Mudah dengan kita mengaji mazhab Syafi'i sini. Tak sih ngaji mazhab Hanafi. Boleh. Maliki boleh. Yang penting ngaji. Jangan buat dulu baru taklid. Itu masalah. Oh, kita taklid jumhur. Taklid masih beramal. Bukan sudah berlaku baru taklid. Setuh dah. Buat taklid Hanafi. Dah. Daripada awal dah dia motif taklid kepada mazhab tu. Kenapa? Kerana asalnya kita kena ikut Quran Sunnah. Hasil pada ikut Quran Sunnah ni lah hasilnya mazhab. Jadi kalau kita nak beramal, asalnya beramal dengan Quran dan Sunnah. Tapi oleh kerana kita tak pandai nak gali direct, kita beramal dengan mazhab. Maknanya kena tahu dulu mazhab sebelum beramal. Wa man bi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam matan Zubair bin Raslan, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Sebab itu talabul ilmi faridatun, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu. Menuntut ilmu itu merupakan kefarduan. Maka nak taklid boleh ngaji dulu. Mazhab ni wayak lagi ni. Bukan berlaku dah orang bertaklid orang ni jadi. Baik. Kemudian yang keempat. Boleh fahamkan kena berhenti pukul 9. Lagi dekat 21 minit. Tak tahulah ada sesi soalan ke tidak, ya. Iaitu yang menjadi punca boleh fahamkan kena berhenti pukul 9. Lagi dekat 21 minit. Tak tahu
Benar kata. Bunyi sebut takut dah. Baik, yang keempat yang menjadi punca kesesatan adalah fahaman yang gagal membezakan tiga jenis hukum. Bila dia tidak faham tiga jenis hukum, akhirnya dia terjerumus dalam kesyirikan. Dia buat benda syirik. Ataupun dia terjerumus mudah mensyirik-syirikkan orang. Orang ni syirik, orang tu syirik. Pakai kopiah logo capa pun syirik ayat dia. Saya pun pelik orang zaman sekarang. Dia tak suka orang pakai kopiah ada logo capa. Dia ayat pok-pok ni buah capa atas pada. Dia bukan buah capa atas pada. Dia buah piah juga. Cuma piah dia ada gambar capa. Kaji tengok tak piah ada logo bulan. Pas dia buah bulan atas pada ke dia buah piah. Buah piah juga. Kek topi ya, ada gambar dacing. Dia buah dacing atas pada ke dia buah topi. Buah topi. Ya. Boleh buka soalan tak ada cuma nak tanya. Jadi dah masjid dah bagi pengesahan 15 minit sebelum habis waktu kita buka kalau ada soalan. Sesi soalan bukan sesi soal jawab. Sebab barangkali tuan-tuan soal saya tak nak jawab. Jadi sesi soalan tu boleh jadi jawab kalau tahu. Kalau tak tahu Allah Alam. Jadi orang sudah tidak mengaji tiga jenis hukum. Dia hanya ingat kalau kata hukum tu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Padahal hukum terbahagi tiga. Hukum ni apa? Isbatul amri au nafyuhu. Itu namanya hukum. Menetapkan satu perkara atau menafikan. Maka yang menetapkan atau menafikan satu tu salah satu daripada tiga. Yang pertama namanya akal. Akal boleh kata ya, akal boleh kata tidak. Itu namanya hukum akal. Maka ada perkara yang dari segi hukum akal boleh jadi, dari segi hukum syarak tidak. Contoh mudah tak? Syurga makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Makhluk ni adalah wujud yang boleh jadi. Yang wajibul wujud Allah Ta'ala. Yang mustahilul wujud syirik bagi Allah. Anak Allah ini mustahilul wujud, tak mungkin wujud. Maka yang boleh jadi wujud ni kalau ada pun ya, kalau tak ada pun ya. Jadi syurga ni kalau ada pun ya, kalau tak ada pun ya. Dari segi akal. Dari segi syarak wajib kita kata syurga ada. Kufur kalau kita kata syurga tak ada. Padahal dari segi akal hanya harus saja. Wujudnya syurga tu dari segi akal harus saja. Tapi dari segi syarak wajib ada. Sebab dah diberitahu oleh Allah melalui Nabi SAW. Jadi hak ni lah orang tidak boleh beza. Hukum akal ni secara ringkas tiga. Barang yang akal tak boleh terima kata tak ada, namanya wajib. Mesti ada. Barang yang akal tak boleh terima kata ada, namanya mustahil. Takkan ada. Barang yang akal boleh terima ada atau tak ada, itu namanya jaiz, harus. Tak faham yang inilah orang menyangkakan benda yang harus pada akal adalah benda pada syarak atau sebaliknya. Ada dia kadang-kadang ditolak karamah ni. Benda ni pelik dia tak masuk akal. Isra Mi'raj pun kalau ikut akal pelik. Tapi dari segi akal harus. Yang mustahil itu mustahil adat. Adatnya orang tidak boleh gerak terlampau laju dalam jarak yang jauh. Tapi hak tu ukuran zaman dulu. Ukuran zaman kita pergi ke Mekah 8 jam biasa je. 8 jam 9 jam pergi Mekah biasa. Naik kapal terbang. Oh zaman dulu 8 jam 9 jam pergi Mekah tak mungkin. Itu adat. Adat ni apa? Kebiasaan. Bukan adat orang Melayu, adat orang Cina, adat orang India, bukan. Adat ni adalah pemerhatian kepada cause and effect. Sebab dan musabab. Biasa makan kenyang, tak makan lapar. Maka hukum adat ni kaitannya 4. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, dan tiada dengan tiada. Contoh bab makanlah semudah. Ada kenyang dengan ada makan. Kemudian ada dengan tiada, ada lapar dengan tiada makan. Tiada dengan ada, tiada kenyang, tiada lapar dengan ada makan. Tiada dengan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Ini perkataan adat. Bila adat, dia boleh berubah. Mana kata, boleh satu orang tu dengan izin Allah kenyang tidak makan. Tak makan tapi kenyang. Ataupun makan tak kenyang-kenyang. Tapi jagalah skalanya makan kenyang. Jadi dari segi syariat kita ambil kira bab adat ni. Dari segi akal
pisau tidak melukakan. Sebab yang menjadikan luka itu Allah. Itu akal. Tapi dari segi syariat, ambil kira sebab musabab, benda tajam boleh melukakan. Bah kalau satu orang tu rodak perut saing dia dengan pisau, dia kena hukum. Hakikat yang melukakan Allah. Jaga-jaga tak luka. Orang ada amat ilmu kebal ya. Ilmu kebal kena pisau tak luka pun. Itu jaga-jaga. Itu mungkin istidraj, mungkin mukjizat, mungkin karamah. Jadi kalau tak faham tiga ni, benda yang adat dia kata syirik. Benda yang asbab dia kata syirik. Jadi akhirnya macam-macam benda yang tidak syirik disyirikkan. Ataupun benda yang adat dikatakan hakikat, jadi syirik pula. Bukan mesti sembah lain pada Allah syirik. Iktikad, kita tu makan obat tu yang menyembuhkan, bukan Allah. Syirik. Biar tak usah makan obat, Ustaz, makanlah. Itu usaha ikhtiar. Kan orang itu bila makan obat, dia kena ingat obat ni usaha ikhtiar saja. Hak bagi sembuh Allah. Selesai. Baik. Kemudian yang terakhir, iaitu fahaman yang menyangkakan bahawa ilmu tasawuf ni bukan ajaran Islam. Dia kata ilmu tasawuf ni adalah pengaruh Hindu. Ilmu tasawuf ni adalah pengaruh Rahbaniyah Kristian, kependetaan Kristian. Ini tidak benar, kerana memang ada orang yang bawa ajaran sesat tapi dia label dengan nama tasawuf. Itu kita tidak nafikanlah. Dia sebenarnya bawa ajaran sesat, tapi dia kata ini ilmu hakikat. Oleh kerana ilmu hakikat, tak payah sembahyang, boleh buat maksiat, tak ada masalah. Itu bukan tasawuf. Itu lain. Tasawuf adalah daripada ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tasawuf adalah menghasilkan, merealisasikan ihsan, mu sembah Allah seumpama mu nampak Allah. Kalaupun mu tak nampak Allah, sesungguhnya Allah nampak mu. Allah nampak kita, kita tak boleh nak serat dalam hati lagi. Itu yang bila orang tak ada kita buat macam-macam. Kita tak serat Allah lihat kita. Makanya lah datangnya ilmu tasawuf, tujuannya adalah nak ma'rifatullah. Bila ma'rifah ada mahabbah. Bila mahabbah insya-Allah dapat mardatillah. Ada orang salah faham. Dia ingat belajar tasawuf ni nak buat benda pelik-pelik. Oh, kita kena belajar tasawuf ni, amal tarikat supaya kita boleh terbang di udara. Loh, nak terbang di udara susah-susah belajar tasawuf. Buat super hamba pun boleh. Boleh tiket emas, boleh firefly. Kalau Asia pun boleh. Boleh terbang di udara juga. Bukan tujuan belajar tasawuf nak terbang di udara. Tujuan belajar tasawuf adalah nak dapat ridha Allah melalui takhliyah, buang sifat mazmumah dari hati, dan tahliyah, hiasi dengan sifat yang mahmudah, yang terpuji. Buang daripada hati kita tu marah, hasad, bakhil, hubul jah, cinta glamour, hubul dunia, cinta dunia, takabur, ujub, riak. Buang. Hiasi hati dengan taubat, khauf, takut pada Allah, zuhud. Zuhud ni maknanya tak cinta dunia, bukan buang dunia. Ada orang salah faham. Dia pakai baju 3 hari tak basuh. Kita tanya, apa? Tak basuh baju, dia kata zuhud. Kita ayat bukan zuhud, busuk. Zuhud pakai bersih, pakai wangi, naik kereta apa saat ni? Alfa, Wildfire, tak ada masalah. Yang penting barang tu duduk dalam hati. Ibaratnya bahtera tu lautan duduk di luar. Air sikit yang masuk dalam kapal, tenggelam kapal. Jadi dunia duduk luar tak ada masalah. Saya ingat masa belajar di Jordan dulu, saya pergi jumpa satu orang tua ni, pesyarah saya suruh pergi cari dia. Saya pergi di Sejid, jumpa dia, berkenalan. Masya Allah, tabarakallah, bersih, air muka dia, duduk berzikir, duduk berwirid di masjid. Satu shopping komplek di belakang Sejid tu hak dia. Maknanya dia pegang dunia dengan tangan, tapi dunia tak masuk dalam hati dia. Kita baru beli handphone baru pun tak teringat nak bayar dah. Duk saya tak telefon lah. Apatah lagi beli kereta baru. Baik. Sabar dan syukur. Sabar syukur ni dia partner dia. Sebab hidup kita ni ada benda yang kita suka, ada benda kita tak suka. Kalau tak suka, sabar. Suka, kita syukur. Ustaz aku kuliah tak habis lagi, sabar. Lepas kuliah masjid jamu makan, syukur. Contoh sajalah. Wallahualam jamu gedak. Ikhlas buat kerana Allah. Tawakal, yakin segala-galanya di tangan Allah. Saya cerita satu kisah, saya tutup nak buka pada soalan. Nak ceritanya, tawakal ni bukannya kita tak usaha, tapi kita bulat yakin apa pun kita usaha, rezeki di tangan Allah. Ceritanya,
ibu saudara saya, mak saudara saya, tahun 1995, dia melahirkan anak, takdir Allah, dia kena tumpah darah. Darah dia keluar banyak. Dia pun koma. Masuk dalam ICU. Kami pergi ziarah di Subang Jaya Medical Center, SJMC. Lepas tu, doktor wayak ke mak saya. Ni adik pada mak. Doktor wayak, puan, adik puan ni teruk dia. Saya nasihatkan puan baca Yasin lah banyak-banyak. Oh, kalau doktor suruh baca Yasin, kita faham lah. Mana tak ada harapan. Lepas, di mana orang kita duduk keliling, baca Yasin. Saya ingat lagi, tahun 95. Ni tahun 2023. Mak saudara saya hidup lagi, mulai-mulai ada. Hak baca Yasin mati belakang. Hak baca Yasin mati dulu. Kecuali saya lah. Jadi saya dengan mak saudara ni dia bersaing sampai dia pergi dulu. Tapi hak lain mati dulu. Nak ayatnya ke apa? Rezeki dia tak habis lagi. Tak mungkin satu orang mati sedangkan rezeki yang Allah tetapkan untuk dia belum habis. Dan kalau rezeki dia sudah habis, walaupun dia sihat, walaupun dia kaya, dia akan mati. Dan yang terakhir, kita selalu ingat matilah. Sebab kalau kita selalu ingat mati, kita ni tidak jadi jahat sangat. Dan kalau kita baik, insya-Allah bertambah baik. Ya, saya ingat masa saya nak sembelih akikah anak saya, janji dengan tokel ladang tu saya nak beli kambing ni. Dia pun ambil cap merah, dia spray. Seminggu lepas tu saya mari, sebagaimana dijanjikan nak sembelih kambing akikah, dia wayak kita baru dapat stok baru. Kalau benok tambah harga duit sikit, ambil kambing baru ni, daging dia lebih banyak, lebih sedap. Okeylah, saya kata saya beli kambing lain ya. Sembelih. Lepas saya sembelih tu, kambing cap merah tu mari nampak depan tu saya, panjang umur lagi kambing. Dia kata, lagu ni kambing dalam ladang ni hanya kata mati ya dia. Betul juga tak minggu ni, minggu depan orang sembelih. Saya wayak ke dia lagu tu macam kita atas dunia. Kita atas dunia ni macam kambing dalam ladang saja. Sebahagian pada kita melekat spray dah. Haji ni nak ambil minggu depan ni. Melekat spray merah dah. Kita tak khabar. Kita duk ya. Kita duk angan-angan panjang wallahu alam. Saya cukupkan setakat itu untuk memberi ruang kalau ada sebarang soalan, mampu jawab saya jawab, tak mampu saya mohon maaf. Silakan. Jadi kalau ada soalan keluar kemudian daripada semua pelajaran saat itu kita dengan sahabat kita apa yang kita lakukan untuk bersama kita orang yang sangat orang yang berkali kalau boleh satu soalan kepada semua kalau tak ada orang lain kita tak ada takut Ustaz aku balik pada kecil tu lagi. InsyaAllah okey je. Ada. Ada kan dia tapi sebab duduk jauh kan dia. Nak tanya soalan tu. Tak ada dia teman. Okey. Kepada Ustaz. Aku ada satu soalan kita masyarakat semua kadang-kadang jadi pelik sebab termasuklah di masjid kita 1000 penuh dengan kuliah dan saya tak pun ada macam belakang ada daripada Madinah, ada daripada Mesir, ada daripada Pakistan, di belajar lah asal urusan belajar ada pondok dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar ataupun nak ambil ilmu dan jadi berada pagi langsung berjalan. Jadi kadang-kadang kita mari perasaan dakwah ya. Sedangkan perasaan dakwah satu percayaan yang boleh pada tubuh ke usaha ke sebagainya. Tapi oleh kerana apa yang dia baru kadang-kadang itu tak sama macam kita belajar. Contoh buat pada ini yang paling jelas sekalian. Ada ustaz itu bila dia mengajar dia tengokkan supaya contoh Pak Wiri lah
panggil Kayuko dia. dia punya skala dia. Takut Ustaz ni atau yang buat buat itu contoh. Lepas tu wirid yang ringkas, wirid yang panjang yang pernah Rasulullah SAW mengikut situasi. Jazakallah khairan, saya ucapkan atas soalan yang ditanyakan. Bimbang juga sebab mukadimah tu panjang. Soalan tu rupanya bab wirid kira lega lah. Mukadimah tu biasalah bila kita jemput ustaz-ustaz ni, dia latar belakang dia macam-macam. Bila latar belakang pengajian macam-macam, boleh jadi penyampaian dia juga macam-macam. Tinggal lagi kalau kita nak mengambil kepentingan umum, maslahat masyarakat, maknanya pihak yang ada kuasa kena kawal lah untuk memastikan. Di surat keizinan saya kuliah malam ni pun saya ada baca, dia tulis tidak menyampaikan ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Satu, saya pernah belajar dan memang ada dalam kitab-kitab fiqh, dia panggil al-hajru ala al-muftil majid, iaitu menyekat orang yang berfatwa secara sewenang-wenangnya. Dia sama juga al-hajru ala tabibul majid, menyekat doktor yang dia sebenarnya tidak ada kelulusan, tapi dia buka klinik, dia beri ubat, jadi dia akan memudaratkan masyarakat. Ya, doktor saat ni kalau doktor palsu, dia akan memudaratkan tubuh badan masyarakat. Dia makan ubat tu kau teruk. Mungkin ada dalam tu ada steroid ke, tak ikut dosis, sebab dia bukan doktor sunnah. Kemudian bila dia keluar fatwa yang tidak sebenar, yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, dia merosakkan iman masyarakat. Itu lagi teruk lagi. Makanya nak suruh masyarakat tapih, masyarakat pun tak faham juga. Orang ni ustaz, orang ni ustaz, orang ni kata tak ada masalah zikir kuat. Orang ni kata tak boleh bid'ah. Kacau kena maya ganggu. Masyarakat nak nilai lagu mana? Kita yang jauh-jauh. Jadi hak AJK tu kalau boleh lah, kalau di KL tu ada masjid yang distrik. Dia akan tapih dulu supaya yang mari tu memang ahli sunnah wal jamaah, dari segi fiqahnya pun jelas, jadi mudah masyarakat tidak pening. Baik, jadi itu saya komen umum pada mukadimah kepada soalan saya. Adapun soalan tentang berzikir kuat ini, ia adalah sunnah. Sebab ada isu orang kata bid'ah. Bid'ah ni misal kata berdoa, imam berdoa, makmum aminkan. Macam kita dah buat sekala lah. Dia kata bid'ah sebab tak ada pun riwayat-riwayat Nabi pas solat Nabi doa makmum amin ramai-ramai. Kalau ada, kan Nabi sembahyang sama 5 waktu berjemaah. Tak ada riwayat. Ini sangkaan dia. Kita pegang boleh dengan dalil umum, tidak mesti dalil khusus. Ya, dalil umum yang pertama Nabi SAW bagi tahu antara waktu yang sangat mustajab doa adalah selepas solat. Jadi maknanya apa maksud mustajab doa? Maknanya berdoa lah lepas solat. Jadi doa tu Nabi tak ayat doa seorang ke doa ramai-ramai. Berarti doa seorang pun boleh. Doa ramai-ramai pun termasuk berdoa lepas solat juga. Lebih-lebih lagi ada dalil sokongan yang mana Nabi SAW beritahu tidaklah satu kaum itu berkumpul dan berdoa sebahagian dan mengaminkan sebahagian yang lain melainkan Allah perkenankan doanya. Itu yang berlaku. Tapi ada seorang orang dia nak dalil itu mesti kena direct. Contoh selawat solat tarawih, ada juga orang tak bagi. Dia kata Nabi tak buat. Jadi dia naknya kalau boleh dalil itu Nabi ayat selang-selang tarawih hendaklah kamu selawat. Lagu tu baru ada dalil bagi dia. Dia tidak berpada dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila Allah suruh kita selawat dan salam kepada Nabi SAW, Allah tidak tetap bila. Bila-bila boleh selawat, termasuk selang tarawih. Orang yang nak kata salat tarawih tak boleh selawat, dia kena bawa dalil. Sebab dia nak mentaksis yang umum. Dalil itu umum, suruh selawat. Bila-bila boleh selawat. Dia kata tak, selang tarawih tak boleh. Dia kena bawa dalil. Itu yang dia tak faham. Dia ingat kita kena bawa dalil. Dan salafus soleh, sikap mereka tentang selang tarawih ni fleksibel. Sebab selang tarawih bukan tengah sembahyang, tengah berehat. Jadi salafus soleh di Mekah, sebab dulu dia ni main tarawih panjang.
Jadi 4 rakaat tu memang kena rehat mentah. Time rehat tu pun nak ibadah lagi. Salafus salih di Mekah dia akan tawaf sunnah. Maka salafus salih di Madinah suruh jelas lah. Oh, sayang-sayang kita Mekah boleh pahala lebih. Tarawih dah boleh pahala, tawaf pula. Tapi dia ni di Madinah nak tawaf tak boleh. Tawaf mesti Kaabah. Makanya apa yang mereka buat, mereka solat 4 rakaat ringan-ringan. Oh, orang dulu. Kita hak 20 tu pun dah boleh nak diskaun dah. Hak 8 parking sini, hak 20 parking sini. Penuh hak berapa? Hak 20 sikit-sikit. Kata Tok Bilang, kata Tok Imam saja parking situ. Tapi zaman dulu dah lah 20. Selepas itu pula 4 rakaat. 4 kali rehat 16. 16 campur 20 36. Makanya ada riwayat dalam mazhab Imam Malik kata tarawih 36. Kerana Imam Malik antara mazhab yang satu-satunya mazhab yang menjadikan amal ahli Madinah sebagai sumber hukum. Hak tu contoh benda yang demo tu kata bid'ah sebab demo tu tak pegang dalil umum. Jadi salawat ni dalil umum. Nak selawat tarawih boleh, sebelum tarawih boleh, lepas tarawih boleh, sambil bawa kereta boleh, ambil jogging boleh selawat. Tidak perlu daripada mesti khusus. Itu satu. Adapun wirid lepas sembahyang itu memang sunnah. Yang Nabi ajar, yang Nabi buat istighfar 3 kali. Kemudian kalau sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum daripada kita buka lagi duduk tahiyat akhir tu, kalau boleh habis dulu. Maka dia beri 10 kebaikan, dia dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajat dan dijadikan perisai daripada syaitan. Ini ilmu pendinding yang Nabi ajar sendiri. 2 waktu ni jangan kurang pada 10. Kemudian 2 waktu ini juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya, kalau takdirlah sebut lepas main subuh mati siang hari tak masuk neraka. Sebut 7 kali lepas main maghrib mati waktu malam tidak masuk neraka. Lepas kita nak mati bila? 2 pilihan saja. Tak mati siang, mati malam. Dengan asbab Allah majid menarak 7 kali tak masuk neraka, baiklah kita sebut. Ada wayat apa sebut 3 boleh tak Ustaz? Jadi guru kami pernah jawab, boleh. Tidak berdosa sebut 3, tapi pintu neraka ada 7. Kalau Allah tutup 3, buka 4 kita pun seriang juga. Maksudnya hak Nabi sebut 7 itu kita cukuplah 7. Allahumma antas salam dan seterusnya. Kemudian Fatihah tidak ada dalil khusus. Lepas tu dia berkata bid'ah, sahabat baca Fatihah. Padahal Fatihah ni ayat Quran yang boleh dijadikan wirid. Boleh baca bila-bila masa, lepas sembahyang boleh. Lain pada tu. Ibn Taymiyah sendiri baca Fatihah lepas sembahyang subuh sampai terbit matahari, ulang-ulang. Banyak kali tak ada dalil pun. Sebab baca Quran bila-bila masa boleh. Tapi kalau ayat kursi ada dalil khusus. Makanya jangan tinggal, iaitu Nabi SAW bagi tahu siapa baca ayat kursi lepas sembahyang tidak memisahkan dia dengan syurga melainkan mati. Kemudian lagi seorang selalu Tok Imam sekarang shortcut, tapi Tok Imam sini tidak shortcut saya dengar ni. Yang 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, yang itu dihapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya kalau boleh hak tu tak usah tinggallah. Tapi kita nak cepat Ustaz, ada ceramah ni, ada ceramah khas, pendek doa. Pendek doa. Baca doa hak reka-reka Rabbana atina fid dunya hasanah terus. Sebab Nabi SAW pernah bagi tahu siapa dia yang disibukkan oleh wirid dia daripada berdoa, Allah akan beri dia lebih baik daripada orang yang berdoa. Bukan saja-saja tak nak doa, tapi sibuk dengan wirid. Tak ada nak doa pendek cukup. Ya. Ini secara umum. Lepas kenapa zikir kuat? Sebab zikir kuat tu adalah sunnah. Al-jahru bizikri hina yang sarifun nas anil maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Menyaringkan berzikir ketika selesai solat fardu itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak kata bid'ah? Bid'ah ni kalau di sisi kita ada hasanah, ada sayyi'ah. Macam sambut maulid. Bid'ah tak berlaku zaman Nabi. Zaman Khulafaur Rasyidin tak berlaku. Tapi ulama kita nilai oleh kerana tidak bercanggah dengan syarak, bahkan ada yang baik dengan syarak, itu bid'ah hasanah. Kalau zikir nyaring bukan bid'ah pun. Tidak perlu bincang bid'ah hasanah ke bid'ah sayyi'ah, bukan bid'ah pun. Kerana berlaku zaman Nabi SAW, Sayyidina bin Abbas ayat, hamba tahu orang dewasa bersedekah, Sayyidina Abbas budak-budak lagi. Hamba tahu orang selesai solat, hamba dengar dia zikir pada masjid. Mana kuat?
Sebelum abah budak-budak dia main luar masjid pun dengar orang dalam masjid dah start wirid dah. Selesai dah tu. Selesai dah tu solat. Makanya siapa yang kata zikir nyaring bukan sunnah, dia tak faham sunnah. Siapa kata? Ulama Arab Saudi sendiri. Ulama Arab Saudi sendiri, saya tak ingat Syekh bin Utsaimin atau Syekh bin Baz, saya pernah baca dia tulis, siapa dia yang kata zikir nyaring bukan sunnah, dia tak faham sunnah. Sebab memang sunnah zikir nyaring ni. Cuma ulama kita dia tengok dalil secara keseluruhan. Ada pula dalil yang kita bagi kita ganggu orang solat. Makanya nyaring-nyaring zikir kita tu kita kena railah orang solat. Jangan siapa sebab kita zikir nyaring dia nak baca dalam bacaan solat dia pun tak boleh. Dia patut baca tahiyat. Lepas dia baca ayat kursi. Sebab kita dengar terikut kita baca ayat kursi misal. Jadi nyaringnya tu jangan siapa ganggu orang solat. Dan kalau kita tengok kebiasaan nyaring-nyaring di tempat kita ni tidak sampai ganggu orang solat. Kecuali memang dia ada penyakit dah dalam hati dia tak boleh dengar orang zikir nyaring, tu lain lah. Tapi pelik, dia bukan di sinilah, di tempat kami tu. Dia ayat tak boleh zikir kuat. Sebab ganggu orang nak solat. Pas dia zikir pun tidak, dia pergi duduk luar, dia punya bersembang tu lebih kuat lagi pada orang zikir. Maknanya sembang dia tu lebih mengganggu lagi daripada orang berzikir. Jadi ini masalah penyakit dia tak berakhir. Orang tak berakhir ni kita buat apa saja dia tak berakhir. Di tempat kami juga ada satu orang ni, dia komplain, dia kata, buat apa duk baca Yasin malam Jumaat je tu, hadisnya tak sahih. Hak sahih baca surah Kahfi je tu. Jadi duk gagak-gagak, JK pun serabut Macam inilah JK kata, kita gilir. Sebab Yasin orang biasa dah baca. Kita minggu ni kita baca Yasin, pas minggu lepas tu kita baca Kahfi pula. Lepas tu Yasin pula, Kahfi pula. Dua-dua dia tak mari. Yasin tak mari, Kahfi tak mari juga. Dia hanya komplain je kaji. Tapi menjawab soalan saat ni, bab wirid, zikir nyaring itu bukan bid'ah pun. Tak perlu bincang pun bid'ah hasanah ke, bid'ah sayyi'ah ke, tak perlu. Kalau maulid kena bincang. Sebab memang tak berlaku sambut maulid zaman Nabi. Tapi ulama kita banyaknya kata bid'ah hasanah lah. Tapi kalau zikir nyaring memang sunnah, cuma nyaringnya itu jangan sampai mengganggu orang yang sedang solat. InsyaAllah lah dengan kita raikan pakai mikrofon dan sebagainya. Kebanyakan masjid surau yang saya semayang, zikirnya itu pertengahan, tidak sampai mengganggu. Bahkan ada madrasah-madrasah yang budak-budak dia zikir kuat, bila tok guru dia perasan ada orang masbuk, dia suruh slow sikit. Slow sikit sebab tak sampai ganggu orang. Di madrasah ni sebab dia nak latih budak tu berzikir, memang zikir kuat sungguh lah. Pun tok guru kalau dia perasan ada orang semayang, dia suruh anak murid dia tu slow sikit. Jadi itu menggabungkan antara sunnah zikir kuat dengan larangan daripada mengganggu orang yang sedang solat. Wallahu a'lam. Satu soalan dah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tengku Ahmad Fazil bin Wali atas ceramah yang beliau sampaikan dengan padat, dengan ilmiah dan juga fakta-fakta daripada Al-Quran dan Hadis serta